Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita pagi Sabah, Selasa 26 Julai 2022 bersama saya, Muhammad Syahrizam Mawang. Semua pemain industri perkayuan di negeri ini diminta mentransformasikan industri berkenaan dengan menggunakan pakai konsep rantaian nilai ekonomi EVC, mengintegrasi kedua-dua sektor pengeluaran huluan dan hiliran. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata EVC berpotensi menyumbang kira-kira 11.5 bilion ringgit kepada keluaran dalam negara kasar KDNK Sabah selain menyediakan 40,000 peluang pekerjaan setiap tahun. Beliau berkata demikian semasa lawatan kerjanya ke Jawala Plantation Industries Sendirian Berhad dan Sapulut Forest Development Sendirian Berhad di Hutan Simpan Sapulut di Nabawan. Menurutnya, lawatan kerja pertama ini untuk melihat kemajuan fizikal inisiatif Sabah Maju Jaya SMJ dalam sektor perhutanan iaitu transformasi ladang hutan melalui pelan tindakan pembangunan ladang hutan 2022-2036 yang dilancarkan pada 22 Mac lalu. Melalui pelan tindakan ini, kerajaan negeri menyasar untuk membangunkan 400,000 hektar ladang hutan dalam kawasan hutan simpan komersial menjelang tahun 2036. Kota Jawatan Guru Pendidikan Agama di negeri ini perlu diisi oleh warga tempatan bagi memastikan kekosongan yang ada dimanfaatkan sepenuhnya. Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata ketika ini penglibatan anak-anak Sabah dalam bidang tersebut masih kurang. Ini saya lihat masih berkurangan dan memerlukan bantuan daripada guru-guru di Semenanjung. Kita membuat beberapa langkah untuk persediaan ini, termasuklah kita meminta berhubung dengan UMS mengenai kursus-kursus perguruan di IPG juga, dan kita juga akan membuat beberapa kursus yang membolehkan anak-anak kita dapat tempat di bidang perguruan dalam jurusan agama yang masih kurang di kalangan anak Sabah. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas menyaksikan Sukan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Peringkat Negeri ke-16 di Kompleks Sukan Keningau. Mengenai penganjuran ini, Datuk Dr. Muhammad Arifin berharap ia akan menjadi wadah kepada pelajar mengeratkan perpaduan selain memilih mereka yang berbakat untuk bertanding ke peringkat kebangsaan. Terdahulu, beliau turut menyaksikan penyampaian sumbangan daripada Majlis Ugama Islam Sabah MUIS bernilai RM5,000 dan RM2,000 daripada Perbadanan Baitul Mal Negeri Sabah kepada Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Keningau dan Pejabat Pendidikan Daerah Keningau sempena program Warm to Care ke daerah tersebut. Operasi Bersepadu Khazanah OBK Sabah yang dilancarkan selama sebulan bermula 16 Jun lepas berjaya menyelesaikan 53 kes penyelundupan khazanah negeri ini, membabitkan nilai rampasan berjumlah 10.6 juta ringgit. Turut ditahan 108 individu dan kompaun berjumlah 76,000 dikeluarkan. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam, Datuk Seri Hazani Ghazali berkata, OBK tertumpu di 13 kawasan sasaran meliputi keseluruhan daratan dan perairan Sabah. Operasi dijayakan 216 anggota melibatkan Polis Diraja Malaysia, Jabatan Perhutanan Sabah, Jabatan Perikanan, Jabatan Hidupan Liar, Taman-Taman Sabah dan Worldwide Fund for Nature. OBK Sabah ni fokus kepada keseluruhannya khazanah negara yang lain seperti marine biology, pencerbah hutan, penerokaan tanah dan sebagainya secara haram. Dan insya-Allah benda ni kita akan kembangkan ke peringkat pusat bila mana Wildlife Crime Bureau ditubuhkan nanti. Datuk Seri Hazani berkata demikian kepada pemberita selepas menyempurnakan majlis penutupan OP Bersepadu Khazanah Sabah di Kundasang. Tegas beliau, pihaknya memandang serius aktiviti penyelundupan khazanah kerana ia memberi ancaman kepada ekonomi negara. Perkembangan semasa COVID-19, angka jangkitan baharu semalam ialah 203 kes, menurun 23 kes berbanding sebelumnya dan satu kematian dicatatkan di Tawau. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, keadaan tidak banyak berubah daripada sebelumnya. Jumlah daerah yang mencatatkan penurunan kes ialah 10 daerah berbanding hanya 7 daerah yang mencatatkan peningkatan kes.
Tiga daerah mencatatkan penyusutan angka yang agak besar iaitu Kota Kinabalu, Penampang dan Lahad Datu, manakala 11 daerah tidak mencatatkan sebarang jangkitan baharu. Jumlah sampel ujian yang lebih rendah semalam sedikit sebanyak menentukan angka jangkitan harian yang berkurangan. Jumlah sampel ujian ialah 2,122 dengan kadar positiviti 10.04%. Sebanyak 201 kes berada dalam kategori 1 dan 2 serta masing-masing 1 kes dalam kategori 3 dan 5. Bilangan pesakit COVID-19 sembuh pula ialah 203 orang, sementara 289 pesakit sedang menerima rawatan iaitu 285 orang di hospital dan 4 orang di fasiliti swasta. Sementara itu, bilangan pesakit yang memerlukan penjagaan kritikal ialah 11 orang. Seterusnya ikuti statistik terkini kes baharu mengikut daerah di Sabah. Anugerah Bulan Sabit Merah Malaysia BSMM Negeri Sabah akan diadakan bagi menghargai peranan ahlinya yang bertungkus lumus terutama sepanjang tempoh pandemik COVID-19. Pengerusi BSMM Negeri Sabah, Dato' Asnan Yunus Chung berkata malam anugerah berkenaan akan diadakan pada 3 September depan di Dewan Seri Sulaman Tuaran. Majlis itu akan melibatkan penyampaian beberapa anugerah yang bakal disempurnakan oleh Yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin yang merupakan penaung bagi persatuan tersebut. Jadi pada malam itu kita akan menyampaikan anugerah kepada semua ahli Bulan Sabit Merah yang telah bertugas bertungkus lumus selama pandemik ini. Jadi kita tidak dapat adakan beberapa tahun memandangkan keadaan kan. Jadi pada tahun ini alhamdulillah mudah-mudahan kita akan dapat adakan dengan baiklah. Beliau berkata demikian kepada media selepas kunjungan hormat kepada Tun Dr. Johar di Istana Seri Kinabalu. Sementara itu, Presiden Persatuan Golf Sabah SGA, Datuk Peter Khoo yang turut mengadakan kunjungan hormat memaklumkan pihaknya akan mengadakan kejohanan sempena ulang tahun rasmi Yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin pada 10 hingga 12 September depan. Today's courtesy call basically is to get the Tun's permission to hold the Tun's birthday golf tournament in September. Decide on the date and the venue for the tournament. This is a yearly tournament organised by the Sabah Golf Association. Bagi menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan, Jabatan Penerangan Malaysia JAPEN Sabah akan melaksanakan pelbagai program perpaduan dan kenegaraan Bulan Kebangsaan Hari Malaysia HKHM 2022 bertemakan Keluarga Malaysia Teguh Bersama. Antara program dan aktiviti dirancang adalah pelancaran sambutan HKHM Peringkat Negeri Sabah 2022 di Padang Merdeka Kota Kinabalu pada 31 Julai, pertandingan pengisahan kenegaraan pada 1 Julai sehingga 11 September yang berlangsung di seluruh negara dan program Semarak Gemilang bermula 14 Julai hingga 16 September. Pengarah JAPEN Sabah Nazira Abdullah berkata, selain mengukuhkan semangat cintakan negara, ia juga bertujuan memupuk semangat kebersamaan dalam perpaduan dan menggalakkan penglibatan sukarela masyarakat. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam program Kupi-Kupi JAPEN Sabah bersama media di Kota Kinabalu. Nazira turut berkata, JAPEN turut mengambil inisiatif mewujudkan portal www.merdeka360.my sebagai pusat maklumat HKHM bagi memudahkan pengamal media mendapatkan bahan rujukan yang sahih berkaitan pelaksanaan, promosi dan publisiti kementerian, jabatan dan agensi. Seramai 6 pelajar dan kaki tangan Akademi Seni dan Teknologi Kreatif ASTIF serta Fakulti Psikologi dan Pendidikan Universiti Malaysia Sabah UMS berentap mewakili Malaysia dalam World Championship of Performing Arts 2022 yang berlangsung bermula 22 hingga 30 Julai ini di Los Angeles, Amerika Syarikat.
Peserta terlibat terdiri Kristi Samunting yang bertanding bagi kategori nyanyian 18 hingga 24 tahun, Vanessa William bagi kategori tarian solo, Nurhas Fizaladin bagi kategori nyanyian 25 hingga 29 tahun serta Quena Michelle Pauzi bagi kategori instrumen alat muzik. Manakala kaki tangan Astif UMS yang terlibat pula ialah Dr. Sharif Sakif Sheikh dan Nur Ain Abdul Razak bagi kategori tarian duet 30 tahun ke atas. Menurut Ketua Program Seni Kreatif Koreografer Malaysia, Dr. Sharif Zainal Sakif Sheikh, penyertaan kali ini merupakan penyertaan pertama kali melibatkan pelajar dan kaki tangan Astif secara serentak. Sementara itu, Pegawai Pengiring UMS Nur Ain Abdul Razak berkata pihaknya akan memberikan yang terbaik dalam pertandingan tersebut demi mengharumkan nama negara. Kontingen yang turut disokong dengan penglibatan AJ Production ini bertolak ke Amerika Syarikat pada 21 Julai lalu. Program Gerakan Masa Terima Kasih Cikgu antara medium mengingatkan para guru mengenai etika, integriti dan profesionalisme bidang perguruan. Menurut Pegawai Pendidikan Daerah PPD Penampang Indang Kasih Sibin, program tersebut merupakan inisiatif PPD Penampang yang turut melibatkan Persatuan Ibu Bapa dan Guru di semua sekolah dalam daerah Penampang. Jelasnya ia bagi menggalakkan ibu bapa dan komuniti terlibat sama dalam meraihkan sambutan Hari Guru peringkat sekolah PPD, Jabatan Pendidikan Negeri dan Kementerian Pendidikan. Kita mengharapkan pihak masyarakat dapat melihat bahawa peranan guru itu sangat relevan. Tidak kira masa dan tidak kira zaman. Ianya relevan sampai bila-bila dalam mendidik anak bangsa untuk kita melahirkan pemimpin pelapis dan juga generasi akan datang. Beliau ditemui RTM dalam program Gerakan Masa Majlis Sambutan Hari Guru Peringkat Daerah Penampang. Dalam pada itu, beliau juga menyeru agar semua PIBG terus bersama-sama pihak sekolah menjayakan agenda nasional dalam konteks pendidikan ke arah membina negara bangsa berkualiti. Paparan tadi mengakhiri berita pagi Sabah. Kekal patuh SOP walau di mana anda berada. Saya Muhammad Syariza Mawang. Salam hormat. Kita sebagai generasi baru hargai perjalanan menuju Malaysia.